masa depan penuh dengan harapan dan keyakinan. Di Malaysia, kita mengikat perpaduan kebangsaan bagi masyarakat berbilang keturunan menerusi amalan demokrasi berparlimen. Semua dasar kebangsaan kita dilaksanakan dengan berpandukan amalan demokrasi ini untuk melahir dan memelihara suatu kesedaran Malaysia. Amalan demokrasi ini dapat kita kekalkan kerana adanya semangat saling menghormati dan muhibah sesama kita dari berbagai keturunan bangsa yang hidup serta bekerja bersama-sama dalam suasana persahabatan dan kerjasama yang sihat. Rukun negara, ideologi kebangsaan yang dilahirkan dari kesedaran kita sebagai rakyat untuk hidup bersama, rukun yang mengikat kuat perpaduan kita, melahirkan masyarakat yang adil, menjamin keteguhan kesetiaan kepada raja dan negara, dan menjamin keluhuran perlembagaan yang menjadi tunjang demokrasi berparlimen di negara kita. Bangunan parlimen, lambang dan pusat nadi pemerintahan secara demokrasi. Sistem pemerintahan yang kita amalkan, memilih wakil-wakil bagi menduduki kedua-dua majlis parlimen, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Ketua negara, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dipilih dari kalangan raja-raja 9 buah negeri dalam persekutuan. Sebagai seorang ketua negara, Baginda menjadi tampuk bagi segala kuasa di negara kita. Kuasa membuat undang-undang, kuasa pemerintahan dan kuasa kehakiman. Bagindalah yang memanggil parlimen supaya bersidang dan baginda jugalah yang berkuasa menangguh dan membubar parlimen. Semua rang undang-undang yang diluluskan oleh kedua-dua majlis parlimen hanya berkuat kuasa sebagai undang-undang setelah mendapat persetujuan baginda. Baginda juga diberi kuasa oleh perlembagaan untuk melantik hakim-hakim Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi, jemaah menteri dan beberapa jawatan yang lain. Pilihan raya, bukti hidupnya demokrasi ketika kita menggunakan hak sebagai warga negara memilih pemimpin-pemimpin kita. Perlembagaan kita telah memaktubkan bahawa jemaah menteri adalah bertanggungjawab kepada parlimen, iaitu menjawab soalan-soalan yang dibuat dalam parlimen, dan antara lain, tugas parlimen ialah mengarahkan dasar dan polisi yang dibuat oleh jemaah menteri. Anggota-anggota Dewan Rakyat dipilih dalam pilihan raya umum yang dikendalikan secara bebas oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Dewan Rakyat mengandungi 154 orang anggota, 114 dari Semenanjung Malaysia, 24 dari Sarawak dan 16 dari Sabah. Yang dipertua Dewan Rakyat mendengar dan mengendalikan perjalanan persidangan dengan saksama. Dewan Rakyat menjadi forum untuk menegur dan berhujah dengan terus terang. Tiap-tiap wakil rakyat menyuarakan hasrat dan pendapat rakyat di bawah perlindungan perlembagaan. Parlimen menggubal undang-undang yang meliputi seluruh persekutuan. Undang-undang tersebut berjalan kuat kuasanya setelah rang undang-undang dijadikan akta.
Dewan Negara mengandungi 58 orang ahli. 32 orang dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dari kalangan pemimpin-pemimpin masyarakat, mewakili golongan perniagaan, perusahaan, pertanian, kebudayaan dan pendidikan. Yang 26 orang lagi dipilih oleh Dewan Negeri dari 13 negeri yang bersekutu dalam Malaysia, iaitu tiap-tiap negeri mengemukakan 2 orang senator. Yang dipertua Dewan Negara dan timbalannya dilantik dari kalangan mereka sendiri. Tiap-tiap orang ahli Dewan Negara memegang jawatan selama 6 tahun. Tempoh Dewan Negara tidak terlibat oleh pembubaran Dewan Rakyat. Dalam kedua-dua majlis parlimen inilah akta dan undang-undang, dasar dan tindakan-tindakan kerajaan diberi sepenuh perhatian dan kesempatan untuk dihalusi menerusi perdebatan yang sihat sebelum tiap-tiap langkah dan kegiatan untuk rakyat dilaksanakan oleh kerajaan dan agensi-agensinya. Parlimen juga mengawasi keuangan kerajaan. Kuat kuasa dari Parlimen hendaklah diperolehi untuk menaikkan cukai dan kadar, serta perbelanjaan wang hasil mahsul kerajaan. Perlembagaan negara kita memaktubkan bahawa keadilan adalah asas utama sistem demokrasi berparlimen. Kuasa kehakiman negara terletak pada 2 mahkamah tinggi yang selaras dan setaraf bidang kuasanya, iaitu Mahkamah Tinggi di Semenanjung Malaysia dan Mahkamah Tinggi bagi Sabah dan Sarawak. Kuasa kehakiman negara juga terletak di mana-mana mahkamah rendah sebagaimana diperuntukkan oleh Undang-Undang Persekutuan. Mahkamah Persekutuan mempunyai bidang kuasanya yang tersendiri bagi memutuskan rayuan-rayuan terhadap keputusan-keputusan Mahkamah Tinggi atau keputusan seseorang hakimnya. Kita sebagai rakyat negara ini hidup di bawah naungan pemerintahan demokrasi beraja dengan sistem kehakiman yang bebas dari sistem pentadbiran negara. Pelaksanaan dasar kerajaan dijalankan oleh perkhidmatan awam yang tertakluk pada arahan-arahan kementerian di bawah jagaan menteri-menteri. Jabatan-jabatan di bawah kementerian-kementerian inilah yang menjadi alat utama melaksanakan dasar kerajaan menerusi agensi masing-masing. Sistem demokrasi berparlimen memastikan tiap-tiap rakyat memainkan peranannya dalam pentadbiran dan pembangunan negara. Peranan ini dapat dilaksanakan di berbagai peringkat: peringkat negeri, peringkat daerah dan peringkat kampung. Dengan cara ini, keteguhan dasar masyarakat demokrasi dapat kita kekalkan. Dalam bidang kehidupan sehari-hari, seperti di bidang ekonomi dan sosial, kepentingan rakyat sentiasa dinilai dan disesuaikan untuk memenuhi hasrat kita semua. Rakyat yang mahukan kebebasan hidup dijamin dan dikekalkan. Rakyat yang mahukan kemakmuran dinikmati bersama. Untuk mencapai matlamat ini juga, beliau-beliau diberi peluang mengikuti kursus-kursus motor mekanik dan elektrik, jahitan, pembinaan dan pertanian di pusat-pusat latihan. Dari aspirasi dan azam ini, lahirlah dasar ekonomi baru yang telah menggerakkan matlamat kita lebih teguh ke arah perpaduan. Berpandukan rukun negara, kita merancang, membina dan menyusun semula masyarakat.
Sistem pemerintahan beraja berdasarkan demokrasi berparlimen yang diamalkan oleh negara kita adalah terjamin oleh suatu sistem kehakiman yang bebas dari sistem pentadbiran. Pemisahan kuasa antara parlimen, kehakiman dan pentadbiran inilah yang menjamin terpeliharanya sistem demokrasi beraja yang kita anuti sekarang. Sistem demokrasi berparlimen ini berasaskan kepada falsafah rukun negara dengan satu bahasa serta Islam sebagai agama resmi dengan jaminan-jaminan tertentu bagi agama dan kebudayaan lain.